Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik. Online tuition matematik untuk daya 456. Sebelum tu biar saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Syafi'i Nordin. Saya adalah tutor matematik. Dan hari ini saya bercadang untuk nak buat review ataupun kita akan bincangkan buku teks matematik. Kita buat online tuition matematik untuk buku teks tahun 6. Okey, untuk tahun 6. Okey, sebelum tu saya juga ingin maklumkan yang saya ada YouTube channel atas nama Syafi'i Nordin, dan dalam YouTube tersebut terdapat beratus-ratus soalan-soalan matematik yang telah saya videokan. Setakat ini ada 840 video yang boleh ditonton oleh anak-anak. Dan cara dia, boleh pergi ke YouTube, type tuition matematik, video yang keberapa, yang X tu video yang keberapa lah. Okay, setakat ni ada 840 video. Jadi type video yang pertama ke kedua, 3, 4, 200, 300, 500. Okay, dah jam 4.56. Ataupun boleh pergi terus di HTTPS ni, di blog ni. Okay, di blog sini ada tuitionm3.blogspot.com. Okay, tuitionm3.blogspot.com. Dekat sana disediakan link-link video yang ada di YouTube. Boleh klik link tersebut dan boleh terus tonton di YouTube. Okay, semoga boleh dimanfaatkan. Okey, untuk hari ini seperti yang saya beritahu tadi, saya akan adakan tuition untuk tahun 6. Kita akan gunakan buku teks matematik tahun 6 Sekolah Kebangsaan. Okey, seperti yang tertera di skrin. Dan anak-anak semua boleh dapatkan buku sekarang. Ataupun kalau tak ada buku teks, boleh gunakan buku teks digital. Okey, kita teruskan kita punya pelajaran hari ini, buku teks matematik tahun 6. Kita terus tengok pada kandungan apa yang kita nak belajar semasa di peringkat tahun 6 ni. Okey, tajuk yang pertama adalah berkaitan dengan nombor dan operasi. Okey, dia ada jom belajar guna kalkulator, kenali nombor perdana, nombor 7 digit nombor 7 digit ni sampai juta lah. Kalau kita kira dia ada 7. Okey, dia nilai tempat dia sehingga 7. Jadi kalau kita kira ni, yang pertama 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, jadi dia ada 7. Okey, semestinya yang sebelah sini adalah sah, iaitu puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juga juta. Okey, peringkat tahun 6 kita akan belajar nombor sehingga 7 digit. Okey, 7 digit sehingga juta. Kemudiannya eksplorasi nombor 7 digit, nombor perpuluhan juta dan pecahan juta, hubungan nombor perpuluhan juta dan pecahan juta dengan nombor bulat. Okey, itu tajuk nombor pertama, tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua berkaitan dengan pecahan. Dia ada darab pecahan, bahagi pecahan. Okey, jadi dalam tahun 6 ada dua tajuk pecahan, darab dan bahagi. Jadi tajuk tambah, tambah pecahan, tolak pecahan kena kuasai lah. Dan juga operasi bercampur untuk pecahan ada tambah dan tolak. Kemudian kita lihat tajuk yang ketiga adalah berkaitan dengan perpuluhan. Kemudiannya peratus, wang. Okey, tajuk yang kelima wang. Kemudiannya kita lihat tajuk yang keenam. Tajuk yang keenam adalah masa dan waktu. Okey, masa dan waktu. Kemudiannya uji panjang jisim dan isi padu cair. Ruang, tajuk yang ke-8, ruang. Tajuk yang ke-9 koordinat. Tajuk yang ke-10 nisbah dan keadaran. Tajuk yang ke-11 pengurusan data. Kemudiannya tajuk yang ke-12 kebolehjadian. Jadi ada 12 tajuk sepanjang tahun 6 ni. Dia ada sebanyak
12 tajuk yang perlu dikuasai. Okey, jadi boleh dapatkan buku teks yang betul ataupun buku teks yang bentuk digital untuk kita belajar. Okey, untuk kita gunakan dalam online video pada kali ini. Okey, harap semua sudah bersedia. Okey, kalau semua sudah bersedia, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Kita lihat pada tajuk yang pertama. Okey, nombor dan operasi. Okey, semua sudah bersedia Alright, dalam tajuk nombor dan operasi, kalau kita lihat sini, okay, dalam buku teks pun sama dalam muka surat yang pertama. Okey, nombor dan operasi. Jom belajar guna kalkulator. Kalkulator. Okey, kita lihat jenis kek lapis, bilangan ekspor, ada kek lapis keju, strawberry, masam manis, coklat. Okey, kita sebut dulu nombor yang pertama, keju. Keju, kalau kita yang pertama ni, kalau kita tak boleh nak sebut, okey, kita tutup dulu 3 yang hujung seperti biasalah. Kita pun dah belajar cara untuk sebut nombor, jadi harap tahun 6 tidak ada masalah dalam kita menyebut nombor. Kalau ada masalah lagi, kita boleh tutup 3 yang hujung, puluh, sa, puluh dan ratus, kita tutup. Sa, nombor 8 ni sa, nombor 6 ni puluh, nombor 1 ni ratus, kita tutup dan kita baca 752. Jadi 752 ni berada dalam kumpulan ribu, jadi kita sebut dia sebagai 752,168. Okey, yang kedua 319,504. Yang ketiga, kita tutup 3 yang hujung. Okey, kita baca 186. 186,097. Kemudian yang seterusnya, kita tutup juga 3 yang hujung. Kita baca dia sebagai 85,479. Okey. Kemudian hitung jumlah kek lapis, keju dan coklat yang diekspor. Jadi ini adalah latihan cara menggunakan kalkulator lah. Okey, mula-mula kita tekan kalau siapa-siapa yang ada kalkulator, kita boleh gunakan sekarang. Kita boleh lihat bagaimanakah cara untuk kita menggunakan kalkulator. Okey, jadi kita lihat sini. Okey, kita lihat. Okey, dekat sini ada kalkulator, kalkulator. Okey, boleh sama-sama. Mula-mula kita tekan kita tekan butang dia, butang on dia. Okey, on Okey, lepas kita tekan dia punya butang. Okey, ya, ini kalau tak nampak kalau sebab dia punya cahaya tak berapa bagus jadi anak-anak semua boleh lihat saya cuba terangkan. Okey, kita boleh nampak kat situ. Alright, jadi yang pertama boleh rujuk pada buku teks untuk tekan butang on. Kemudiannya, okey, dia suruh hitung jumlah kek lapis keju dan coklat yang diekspor. Okey, kita boleh lihat situ. Jadi dia suruh hitung, maksudnya selepas kita on kan kita punya kalkulator, kita tekanlah 752,168 tambah 85,479. Jadi kita tekan butang 752,168. Okey, lepas kita tekan tu, lepas tu kita tekan butang tambah. Okey, tekan butang tambah. Lepas tu barulah kita tekan yang kedua, 85,479, dan kita tekan butang sama dengan. Okey, dan kita akan dapat jawapan dia seperti yang ada, sama dengan jawapan yang ada di buku teks 837,647. yang ini pun 837,647. Jadi boleh latih gunakan kalkulator. Ini asas untuk tajuk muka surat pertama ni, asas penggunaan kalkulator. Okey,
Jadi boleh latih ambil apa-apa nombor, ambil apa-apa nombor, kemudian kita boleh gunakan. Dan dalam buku tu kalau kita lihat sini dia kata nyatakan dua jenis kek yang jumlah ekspornya kurang daripada 1/2 juta. Okey, nampak dia dalam buku teks tu saya nampakkan sikit. Okey, lebih nampak dah sekarang. Nyatakan dua jenis kek yang jumlah ekspornya kurang daripada 1/2 juta. Okey, jadi boleh lihat kat situlah. Okey, jadi apa yang dua jenis kek yang kurang daripada, yang nilai jumlah ekspor dia kurang daripada 1/2 juta. 1/2 juta tu maksud dia apa? 1/2 juta tu maksud dia adalah kurang daripada 500,000. Jadi dia tanya jumlah. Nyatakan dua jenis. Jadi maksud dia kita ambil mana-mana jumlah. Okey, kita ambil mana-mana kek di antara kek keju, strawberry, masam manis, coklat ni. Kita ambil mana-mana salah satu dia. Kemudiannya kita tambahkan mana yang nilai kurang daripada 500,000. 500,000 dan ke bawah lah. 500,000 kurang daripada 500,000, itu adalah jumlah kek yang kurang daripada 1/2 juta. Okey, jadi dalam tajuk ni kita belajar berkenaan dengan 1/2 juta. Okey, jadi maksud dia 1 juta. Okey, kalau nilai 1 juta tu maksud dia ada 1 sifar. Ada 6 sifar. Okey, nombor ni adalah nombor 7 digit. Okey, nombor adalah nombor 7 digit. Jadi kalau dikatakan sebagai 1/2 juta, maksud dia 1 juta ni kita bagi dua lah, setengah, separuh. Okey, jadi boleh gunakan kalkulator, ambil mana-mana jumlah yang ada dalam buku ni. Okey, kemudiannya kita tambahkan yang mana nilai dia adalah kurang daripada 500,000. Itulah yang ditanya dalam soalan ini. Okey, yang kurang daripada 1/2 juta. Okey, jadi kita teruskan. Ini tajuk yang pertama, tidak ada apa-apa masalah. Kemudian kita teruskan pada muka surat yang seterusnya. Okey, boleh dapatkan buku teks. Okey, dalam tajuk ini dalam tajuk ni kalau kita lihat apa yang ditanya. Okey, kita lihat sini. Okey, boleh nampak 235,620 tolak 1,740 bahagi 60. Ini pun kita boleh gunakan kalkulator, tapi kena ingatlah dalam operasi bercampur dia ada tolak, dia ada bahagi. Maksud dia masa darjah 5 dahulu kita pernah ada satu formula. Formula ni kena ingat. Okey, dia ada disebut sebagai Kudabatato. Okey, Kudabatato. Kudabatato ni apa? Kudabatato ni adalah Kudabatato ni adalah satu kaedah macam mana kita nak gunakan untuk kita menyelesaikan operasi bercampur. Okey, jadi kita buat ulang kaji sekejap. Okey, ku ni maksud dia kurungan, da darab, ba bahagi, ta tambah dan tolak. Okey, kalau dalam soalan itu ada kurungan, ada darab, ada bahagi, ada tambah dan tolak, jadi kita kena buat yang kurungan dahulu. Okey, selepas itu baru kita buat darab, lepas tu kita buat bahagi, kita buat tambah dan tolak. Okey, jadi dalam soalan ni kalau kita lihat secara jelas, okey, dia ada 235,620 tolak 1,740 bahagi dengan 60. Jadi langkah yang kita perlu buat sama ada kita gunakan kalkulator ataupun kita buat secara tanpa menggunakan kalkulator. Kita bahagi dahulu. Jadi 1,740 kita bahagi dengan 60 dahulu. Okey, kita dapatkan jawapan tu dahulu. Okey, jadi kalau kita nak gunakan kalkulator pun boleh. 1,740 1740
divide by 60, bahagi dengan 60, kita dapat 29. Okay, kita dapat nilai dia, boleh nampak sini, nilai dia adalah 29. Okay, jadi kita dapat, bila kita dah selesaikan, okay, yang ini 1740 bahagi 60, kita dapat 29. Jadi kita susun semula 235,620 tolak dengan tolak 29. Okey. Jadi barulah kita jawab 235,000, kita gunakan kalkulator 620 tolak 29. So kita dapat jawapan dia 235,591. Okey. Jadi dalam soalan ni, apa yang diletak sini kan, dia bagi tahu, ingat operasi bahagi mesti dibuat dahulu. Okey, sebab dia kena mengikut formula ini, Kudabatatu. Okey, dan kita lihat sini dia punya langkah satu, dia tekan on, lepas tu tekan 1740 ni, 1740 ni bahagi 60, kita dapat 29 tadi. Okey, kemudian langkah yang kedua, kita tekan yang nombor 235,620 macam kita buat tadi. Okey, tolak dengan 29 yang kita dapat jawapan, dan kita akan dapat 235,591. Okey. Alright. Seterusnya, soalan dia adalah 98,130 98,130 tambah dengan 675 darab dengan 14. Jadi ini pun sama, mengikut formula Kudabatatu, dia ada darab dan tambah. Jadi darab kena buat dahulu. Yang dekat atas ni ada bahagi dan tolak. Jadi bahagi yang ini kena buat dahulu. Kalau kita buat tolak dahulu, salah, dia punya jawapan. Kalau kita buat tambah dahulu pun jawapan salah. Jadi kita kena buat darab. Untuk soalan ni kita buat darab dahulu, kemudiannya baru kita buat tambah. Okey. Jadi kita boleh gunakan kalkulator seperti yang dia tunjukkan tadi. Okey, selesaikan darab dahulu. Okey, kemudian baru tambah. Jadi dia kata tekan butang 675,000 darab 14. Okey, kemudiannya tambah 98,130. Saya tambah dahulu kemudian darab. Kita buat yang ini tak boleh lah. Okey, dan jawapan di skrin ialah yang ini. Nah, saya tambah dahulu kemudian darab. Dia buat tambah dahulu kemudian dia buat darab. Dia dapat 1,383,270. Okey, selesaikan darab dahulu. Dia buat darab dahulu kemudian baru tambah, dia dapat jawapan 107,580. Yang ini dapat 1,383,270. Mengapakah jawapan mereka berbeza? Jadi jawapan berbeza sebab dia tak ikut formula dia. Dia tak ikut kaedah penyelesaian. Dia tak menggunakan kaedah Kudabatatu tadi. Jadi jawapan yang ini adalah salah. Ini salah sebab dia buat tambah dahulu. Sepatutnya kita kena buat darab dahulu. Okey. Alright. Jadi ingat semula konsep yang melibatkan operasi bergabung dan tanda kurungan. Pengiraan ni kita kena buat dengan cara yang betul. Alright. Jadi kena ingat hari ini adalah berkenaan dengan Kudabatatu. Untuk tajuk yang pertama ni, untuk muka surat yang ni kena ingat Kudabatatu. Yang tadi adalah berkenaan dengan 1/2 juta tu apa dia. Okey. Seterusnya kita lihat di sini dia ada bagi dalam bentuk soalan ni 107,896 bahagi dengan 19. Okey. Bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan, kemudiannya bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan. Okey. Jadi kalau kita gunakan kalkulator, kita boleh tekan. Okey. Kita tekan 107 107,896 bahagi dengan 19.
dan kita akan dapat jawapan. Ini jawapan dia. Okey, jawapan dia. Dan kalau kita lihat sini, dia punya jawapan dia ada 5678. 5678.7368. Jadi lepas titik perpuluhan tu, kalau kita lihat di situ, dia ada 1 2 3 4, ada 4 digit, ada 4 nombor. Ada nombor 7, 3, 6 dan 8. Jadi dia hendak, jawapan hendaklah dalam bentuk satu tempat perpuluhan ataupun dua tempat perpuluhan, ada A dan B. Okey, jadi kita lihat bagaimana. Kita dah selesaikan tadi, kita dah tekan calculator, kita dah tekan nombor ni dan kita bahagikan, kita akan dapat jawapan. Okey, jawapan yang seperti dalam buku ni lah, 5678.7368. Okey, jadi bila kita dah dapat jawapan, okey, apa yang dia kata? Bundarkan 5678.7368 kepada satu tempat perpuluhan, iaitu satu digit selepas titik perpuluhan. Okey, yang ini kena ingat. Satu tempat perpuluhan bermakna satu digit selepas titik perpuluhan, satu nombor saja. Okey, yang ni kena salin lah. Apa maksud satu tempat perpuluhan? Okey, jadi kita lihat kat situ, jawapan yang kita dapat pun tadi ada 5,678.7368 tadi kan. Nampak boleh nampak. Sekejap saya adjust sikit. Dia kadang-kadang dia punya tu tak berapa clear. Okey. Sekejap. Kita try tengok. Adjust. Okey. Jadi yang ini ada titik perpuluhan, lepas tu ada 7, 3. Okey, 68. Maksud dia, kalau satu tempat perpuluhan bermakna dia sampai nombor 7 saja. Okey, jadi 5678.7. Okey, tengok. Satu tempat perpuluhan dia tunjuk dekat sini 7 saja. Lihat digit yang kedua selepas titik perpuluhan, iaitu 3. Digit 3 kurang daripada 5, kekalkan digit 7. Abaikan digit 3, 6, 8. Okey, apa maksud dia? Maksud dia ialah apabila kita diminta untuk memberikan jawapan kepada satu tempat perpuluhan ataupun satu titik perpuluhan, dua titik perpuluhan, satu titik perpuluhan tadi seperti yang disebut, dia kata selepas titik perpuluhan ada satu nombor. Kalau dua tempat perpuluhan, selepas titik perpuluhan sebelah kanan ada 2 nombor. Kalau 3 tempat perpuluhan, selepas titik perpuluhan ada 3 nombor. Kalau yang ini selepas daripada nombor 7 ni nombor 3. Kalau nombor 3 dia kata kurang daripada 5, maka kekalkan 7. Jadi kalau selepas titik perpuluhan, tengok sini cara penyelesaian dia. Selepas titik perpuluhan, kalau dia kata satu tempat, dekat sini ada nombor 7, dekat sini ada nombor 5, ni ada nombor 6. Maksud dia, apa yang kita perlu buat ialah, jika dia hendak jawapan satu tempat perpuluhan, kita tengok, kita nak ambil 7, memang betul nak ambil 7, nak ambil satu je, satu digit saja. Tapi kita tak boleh ambil 7 terus, sebab sebelah nombor 7 ni ada nombor 5. Jadi kalau 5, maka 7 ni automatik akan bertambah 1, jadi 8. Okey, macam tu. Dia nombor yang bertambah adalah 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dalam tajuk, kalau tajuk bunda, okey, kalau kita ingat lagi dalam tajuk bunda, nombor-nombor ini adalah dalam kumpulan B. Okey, kalau dia adalah nombor sifar 1, 2, 3, 4, maka
nombor 7 ini adalah kekal. Okey, nombor 7 ini kekal. Jadi kalau dalam soalan tadi dia kata digit 3 kurang daripada digit 5, okey, kekalkan digit 7, abaikan 3, 6, 8. Sorry. Okey, kemudian kita teruskan. Okey, ya, ini adalah satu titik perpuluhan, satu tempat perpuluhan. Okey, dan kalau dia dua tempat perpuluhan, dua tempat perpuluhan, okey, kalau dia tu dua tempat perpuluhan, kita lihat sini, okey, dia mesti sampai nombor 3. Dia selepas titik perpuluhan tu ada dua digit, dua tempat perpuluhan. Jadi kalau dua tempat perpuluhan, maksud dia sampai digit 3. Tapi kita tengok sebelah 3 tu adalah 6. 6 lebih daripada 5. Tambah 1 pada digit 3, abaikan digit 6 dan 8. Tambah 1 pada digit 3, bukan 7, tambah 1 pada 3. Kita tengok sebelah dia. Okey, sebelah nombor 3 ni ada 6. 6 lebih daripada 5. Okey, dia kumpulan B. Dalam bunda kumpulan B. Kumpulan B ialah 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 3 ni kena tambah 1 jadi 4. 5678.74. Okey, mudah saja. Okey, kemudian ini cara dia. Okey, terangkan cara kamu membundarkan kepada per 1000 yang terdekat. Okey, dia ada yang tadi kita belajar cara kita berikan jawapan dalam bentuk satu tempat perpuluhan, dua tempat perpuluhan, tiga tempat perpuluhan pun sama. Okey, 4, 5. Kita tengok nombor tersebut dan kita tengok nombor sebelah kanan dia lah, macam kita buat tajuk bunda. Kemudian dalam soalan ni dia kata terangkan cara kamu membundarkan 5678.7368 kepada per 1000 yang terdekat. Jadi dalam nombor perpuluhan, seperti yang kita telah belajar sebelum ni, dalam tajuk tahun 5, okey, selepas titik perpuluhan, kalau ada nombor A, B, C, D. A, B, C, D ni katakanlah dia adalah nombor. Tak kisahlah dia nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke. Okey, kita kena buat ulang kaji sikit, sebab ada yang mungkin tak tahu, terlupa. Okey, A, B, C, D. Yang ini adalah per 10. Yang B adalah per 100. Yang C adalah per 1000. Yang D adalah per 10,000. Yang ini kena ingat. Okey, kalau ada nombor selepas titik perpuluhan, kalau macam ni tadi, nombor 7. Ni nombor 7 ni. Nombor 7 ni adalah per 10. Nombor 3 adalah per 100. Nombor 6 adalah per 1000. Nombor 8 adalah per 10,000. Okey, itu maksud dia. Jadi dia tanya kalau per 1000. Okey, per 1000. Yang ni per 10, per 100, per 1000 ni nombor 6. Per 1000 adalah nombor 6. Okey, jadi kalau kita nak bundarkan, ataupun dalam soalan yang lain dia kata berikan jawapan kamu kepada 3 tempat perpuluhan. Itu maksud